Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi episod Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati. Dan seperti mana yang anda saksikan, saya hari ini berada di Pertubuhan Kebajikan Mesra As-Salam yang terletak di Puchong, dan kita akan meneruskan lagi usaha murni untuk mencantikkan atau makeover satu lagi pusat kebajikan. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja utama kami, iaitu Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB, Malaysian Timber Industry Board, serta usahawan-usahawan terpilih untuk meneruskan program dan usaha murni kita ini. Teruskan bersama dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang Encik Farin. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Okey. Baik, kepada para penonton, saya perkenalkan, ini adalah Ustaz Usama Rashid yang merupakan pengasas kepada Rumah Kebajikan Mesra As-Salam ini. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan kita ni sebagai pembuka tentang latar belakang pusat kebajikan ni. Okey, baik. Saya Usama Rashid mengasaskan Pusat Kebajikan Mesra sejak tahun 2010. Yang bermula daripada kanak-kanak yang saya jaga 23 orang dan sekarang sudah 11 tahun. Alhamdulillah, mereka semua ada yang dah sambung belajar, ada yang dah berkahwin, ada yang dah bekerja. Alhamdulillah, semua dapat dijaga dengan baik. Sikit sebanyak ada jugalah kesusahan dan keperitan dalam nak menjaga mereka tu ujian. Jadi so far alhamdulillah, untuk dana kepada Pusat Kebajikan Mesra ni biasanya saya cari sumbangan daripada orang ramai. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapatlah menjaga anak-anak ni dengan baik. Kemudian asrama ni diduduki oleh anak-anak ni dengan menyewa lah 1,600 sebulan. Memang syarat JKM menjaga pusat kebajikan begini, kita nak daftar dengan dia mesti cari rumah corner tepi. Dua corner lot. Yes, corner tepi ataupun semedi ataupun banglo macam itulah, sebab untuk akses tangga kecemasan dengan bomba, dengan majlis pemandaran. Jadi di situ syarat dia lah yang kita patuhi. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah Ustaz, jangan risau, hari ini insya-Allah dalam program kita akan cuba untuk mencantikkan dan menjadikan rumah ni lebih selesa untuk anak-anak ni. Alhamdulillah. Ustaz boleh tunjukkan saya kita, Ustaz? Jom, silakan masuk Encik Farin. Baik, Encik Farin, silakan masuk. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi ni ruang tamu dekat pusat kebajikan ya? Ya. Okey, selalunya di ruang tamu ni anak-anak selalu buat apa dekat sini? Biasanya di ruang tamu ni kita ada aktiviti bersama tetamu, beramah mesra bersama anak-anak, dan juga ruang solat. Betul, saya tengok bila ada sejadah kat belakang tu mesti dia orang solat dekat sini juga sebab ramai-ramai. Okey, dan kalau kita kira di rumah kebajikan ni juga, mungkin ada ruang-ruang lain yang Ustaz rasa perlukan untuk kita makeover ataupun cantikkan untuk anak-anak ni selesa, katnya ruang mana lagi? Oh ya, betul tu. Ruang yang perlu kita nak cantikkan lagi antaranya di ruang dapur yang agak usang lah. Dan juga ruang belajar untuk keselesaan untuk anak-anak belajar. Itu adalah antara. Jadi ruang belajar tu kalau macam Ustaz sini lah, harapan Ustaz kalau ruang belajar tu dapat dicantikkan untuk kita boleh buat macam mana katnya? Ruang belajar tu yang kita perlukan tu untuk almari mereka, rak buku, dan juga meja untuk keselesaan untuk anak belajar dan lebih bersemangat untuk dia belajar. InsyaAllah Ustaz, sepanjang episod kali ini kita akan tengoklah juga mana-mana ruang yang kita rasa kita boleh cantikkan, kita boleh usahakan, insyaAllah kita akan usahakan. Tapi apa-apa pun, untuk episod kali ini, saya nak kenalkan kepada Ustaz dan juga kepada para penonton pereka hiasan dalaman kita untuk episod kali ini. Kita persilakan untuk bersama dengan kita Puan Nisa Zul dari NIS Studio untuk bersama dengan kita. Okey. Puan Nisa, saya dah berbincang dengan Ustaz tadi kan. Ustaz pun dah sebutkan beberapa ruang dan sebagainya. Bagi Puan Nisa sendiri yang dah tengok kawasan sekeliling di rumah kebajikan ni, apa yang kita boleh buat di sini? So, disebabkan tempat ni kita akan guna untuk ruang anak-anak dan jumpa tetamu. So, Nisa akan cadangkan kita ada 4 seater sofa. So, satu dekat sana dan satu dekat sini. So, dekat tengah-tengah kita akan letakkan satu ottoman. Tapi kita akan customkan juga dengan meja dekat setiap penjuru. So anak-anak boleh gunakan untuk meja belajar, tapi kalau ada tetamu datang pun kita boleh letak barang atas tu. So kita juga boleh providekan 4 beanbag chair. So bila kalau nak ruang solat lagi besar, so kita boleh je letak kat tepi lah. Wah, beanbag tu Ustaz tu. Budak-budak mesti suka Ustaz. Nak lepak apa semua, nak solat kita letak je, angkat ke tepi dan sebagainya kan. Okey, mungkin ruang-ruang lain apa yang boleh kita cadangkan? Macam dapur ataupun apa lagi yang Nisa dah perhatikan? Okey, untuk ruang dapur kita boleh providekan full height cabinet. So kita akan maximizekan storage dia. Ada juga kita akan gunakan melamine.
So melamine ialah material dan kita akan gunakan built-in oven untuk kegunaan ustaz dan isteri lah untuk masak untuk anak-anak. And then kita akan ada space storage yang luas lah untuk dapur. Selain daripada itu juga, okey, ini adalah idea dan inspirasi daripada Nisa sendirilah. Mungkin boleh kongsikan dengan kita juga pihak yang akan membantu kita merealisasikan projek kita ni. Okey, ini adalah sumbangan daripada usahawan MTIB yang berdaftar under MTIB lah. Okey, dan saya dengar cerita juga sebenarnya mereka juga adalah pakar untuk bahagian masing-masing. Jadi cukup menarik untuk kita terus bersama melihat hasilnya dalam episod kali ini. Jadi apa lagi? Jom kita mula kerja. Assalamualaikum, hai. Saya Syahira, pengurus pada syarikat Furnitek Industries Malaysia Sdn Bhd. Syarikat Furnitek Industries Sdn Bhd telah ditubuhkan lebih kurang 20 tahun daripada tahun 1996. Kita lebih fokus kepada custom made furniture. Furnitek Industries juga mempunyai very good team, which is semua pun kita dah kita asah skill mereka daripada pembuatan perabot sendiri. Jadi produk yang kita hasilkan tu lebih cantik, lebih kualiti dan lebih telitilah dari segi pembuatan. MTIB banyak membantu kita dari segi mempromosikan produk dan juga mempromosikan syarikat kita sendiri. Dia mempromosikan kita dari segi menawarkan pameran perabot di sekitar Malaysia. MTIB juga menawarkan kursus-kursus yang boleh membantu dan membina syarikat usahawan bawah MTIB. Furnitek telah memberi sofa dan juga beberapa meja untuk kegunaan anak-anak yatim yang berada di dalam rumah kebajikan itulah. Kita menyumbangkan sofa yang tahan lasak dan color yang menepati cita rasa budak-budak lah. Tapi dalam pada masa yang sama kita nak buat dia sebagai tempat formal untuk orang dewasa meeting atau adakan kadang-kadang perjumpaan ataupun ada lawatan dari orang luar ke apa. Kita menggunakan fabrik jenis yang tahan lasak dan juga fabrik anti-stain. Maksudnya kalau kotor kita boleh lap. Dia tak ada kesan selepas lap tu, dan juga water repellent, which is kalau air tumpah dia lambat menyerap. Bukan cakap tak serap langsung, tapi dia lambat menyerap lah. So dia boleh lap cepat-cepat dan tak ada tinggalkan kesan. Rangka sofa yang kami gunakan untuk membuat sofa itu adalah kami guna solid meranti dan juga solid nyatu. Furnitek Industries berbesar hati dapat memberikan sumbangan dari segi perabot untuk rumah kebajikan tersebut. Kami berharap dengan sumbangan yang kami berikan ini dapat memberikan keselesaan dan keceriaan kepada anak-anak yang berada di rumah kebajikan Mesra As-Salam. Mula sekali, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fadullah bin Fakri, berumur 26 tahun. Company Zonara Cabinet Industry ni dah base dah 33 tahun sebenarnya. So nama asal dia pun Zonara Woodcraft. Kita buat daripada kerja ukiran kayu dan sekarang ni kita fokus kepada furniture custom cabinet. MTIB banyak bagi peluang kepada Bumi Putra sebenarnya. Lagi-lagi kita dapat peluang tu lah. So kita dah dapat masuk home deck KCC dah 4 kali daripada MTIB punya sponsor. So daripada situlah kita dapat lebih banyak klien. So klien orang kata lebih trust lah dengan company. So bila kita buat satu event yang besar, orang kata saingan tu lebih hebat lah. Pengalaman Zonara Cabinet Industry ni sebenarnya dah 33 tahun. Tapi asal mulanya nama Zonara Woodcraft. Woodcraft tu kita banyak buat ukiran kayu. Jadi ukiran kayu ni demand dia terlalu rendah lah. Sebab orang-orang yang orang kata yang berduit, kita nak buat ukiran kayu ni. So kita beralih kepada Zonara Cabinet Industry. So kita fokuskan kepada custom furniture. So bila kita buat custom furniture ni, pengalaman kita lepas daripada Zonara Woodcraft tu, kita terus start kepada Zonara Cabinet Industry. So lebih kurang saya ingat dah dalam 20 tahun Zonara Cabinet Industry ni dah wujud dah. Dekat Pusat Kebajikan Mesra Seram, Zonara Cabinet Industry akan sumbangkan kitchen cabinet dengan wardrobe. Material untuk Zonara Cabinet Industry pakai biasanya pakai panel board yang
dia punya jenis dia chipboard lah. Chipboard tu means melamina. So selain tu kita pakai juga kepada blockboard, plywood, multiply. So kita tengok keadaan dan situasi. Proses dia bermula daripada first kita akan pergi jumpa klien lah. So daripada klien tu kita akan ambil measurement. Bila ambil measurement kat site, kita balik ke kilang, kita akan buat satu design. Design kita akan submit ke owner approve, owner sign, baru kita akan proceed kat kilang. So daripada situ dia pilih material, colour, apa semua kat situ lah. Kepada pihak MTIB, kami daripada Zonara Cabinet Industry mengucapkan ribuan terima kasih lah. Banyak memberikan bantuan kepada Bumi Putra punya company. So peluang kita untuk lebih besar tu orang kata lebih tinggi lah. So kita dapat orang kata mengembangkan lagi company sebenarnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Normaliza binti Datuk Muhammad Taqiyuddin Hashim. MTH pada mulanya ditubuhkan pada tahun 1990. Pada mulanya kita hanya bergiat di DBKL di sekitar Kuala Lumpur dalam bidang pembersihan dan juga landscape. Dan pada tahun 2005 kita mula beralih kepada bidang yang lebih besar lah, iaitu seperti membina gazebo dan juga rumah kayu. Kepakaran syarikat kami, MTH, adalah membuat perkara ataupun seni bina berasaskan kayu seperti rumah kayu, gazebo, perabot taman dan semua peralatan berasaskan kayu. Pihak MTIB banyak membantu syarikat Bumi Putra dan juga MTH dari segi mempromosikan dan memasarkan produk kayu seperti expo dan juga siaran televisyen. Untuk kali ini, syarikat MTH menyumbangkan kepada Pusat Kebajikan Mesra As-Salam sebiji gazebo yang berukuran 6x4. Dan mengapa kami memberikan sebiji gazebo adalah untuk anak-anak senang bersantai, minum petang dan juga beriadah. Kami menggunakan kayu sepenuhnya untuk pembuatan gazebo yang diberikan di Pusat Kebajikan Mesra As-Salam. Kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Pusat Kebajikan Mesra As-Salam. Gazebo yang kami sumbangkan ini ketahanan dia 20 tahun hingga ke 30 tahun. Namun demikian, gazebo haruslah diberikan maintenance lah 2 tahun sekali. Okey, untuk proses pembuatan sebuah gazebo, pada mulanya kita akan pergi site, kita ambil ukuran dulu. Kemudian kayu tersebut kita keringkan dulu, akan melalui proses pengeringan. Setelah proses pengeringan, kita akan proses pemotongan dan juga ketam. Okey, dan selepas proses ketam tu kita akan mula dirikanlah sebuah gazebo ikut desain yang klien nak ataupun desain yang memang kita dah sedia ada. Biasanya untuk sebuah gazebo, kami mengambil masa seminggu hingga sebulan untuk sebiji gazebo. Tetapi masa tersebut bergantung kepada desain gazebo yang diberikan oleh klien. Seperti gazebo di Pusat Mesra As-Salam, kami hanya mengambil masa 1 minggu untuk menyiapkan. Harapan kami supaya gazebo yang kami beri di Pusat Mesra As-Salam ini akan membuatkan adik-adik anak-anak di Pusat Mesra As-Salam ini lebih gembira dan ceria. Nampaknya kerusi-kerusi dah sampai dan kabinet pun sedang dipasang. Dan saya pula tak sabar nak lihat bila tempat ni dah siap sepenuhnya. Mesti cantik. Alhamdulillah, hari ini saya kembali ke Pusat Jagaan Mesra As-Salam dan kalau tadi kita dah tengok semua pihak bertungkus lumus untuk memberikan yang terbaik mencantikkan rumah ini dan sekarang kita nak lihat bagaimana reaksi daripada Ustaz dan juga anak-anak di sini. Jom. Silakan Ustaz. Ni kita masukkan perabot. Ini dia Nisa, kita dah tengok Ustaz punya reaksi tadi. Okey, tapi kita tak tanyalah pada Ustaz cerita lebih dahulu lah. Bila masuk je tengok, bila dah lain macam ni, apa perasaan Ustaz? Masya Allah, saya sangat berbesar hati dan teruja. Dan rasa kelainan lah. Satu kelainan dan satu sangat takjub dan gembira sangat.
Okey, Nisa, mungkin saya nak tambah sikit lah kalau Nisa boleh komen sikit tentang pemilihan warna. Saya rasa, saya setuju tu dengan warna ni untuk rumah ni. Macam betul-betul antara sebab dia ialah warna ni telah mengubah terus tempat ni. Waktu kita masuk pun kita dah nampak dia punya ceria. Betul. Sebab colour dia macam Ha. pop up. Sesuai lah sebab rumah ni pun untuk anak-anak semua. So kita akan nampak macam kawasan yang ceria. Oh, saya sendiri sebenarnya masuk ni, saya rasa, uish, dah lain, betul-betul dah lain daripada apa yang kita tengok tempoh hari. Okey, Nisa boleh berkongsi dengan kita tentang ruang baru ni, Nisa? So kalau kita dapat tengok sekarang ni rumah kita dah 360 lah berubah. So sekarang ni kita more to modern. Lepas tu ada sofa-sofa dengan seater semua. So untuk anak-anak semua duduk. So kalau macam kita dapat lihat kat belakang diorang tengah main. Ini meja tapi diorang boleh juga macam kita duduk atas ni. Dan kerusi. And then kalau kita boleh tengok sofa ni pun semua penjuru dia agak macam selamat untuk budak-budak lah. So kalau kita macam sekarang budak-budak macam berlari semua. So selamat lah. And then sofa ni pun ada macam stain resistant semua. So memang kegunaan yang sesuai untuk rumah ni lah. Okey, baik. Sekarang Nisa, kita bersama dengan Cik Nick daripada Nick Fern. Orang yang bertanggungjawab lah yang membuat sofa yang cantik ni untuk kita. Tapi sebelum saya bertanya kepada Cik Nick, kita nak tanya pendapat Nisa sendiri lah tentang kalau kita lihat ini dah cukup sesuai dengan ruang ini. Tapi kadang-kadang orang tak faham apa seronoknya, apa uniknya perabot custom made ni. Perabot custom made ni dia fokuskan dekat ruang kita. So maknanya sofa yang kita masuk tu pun depends on ruang yang kita ada. So kalau maknanya measurement tukar. So ikut owner nak fabric lain, colour lain. So itu depends on kita. So macam Nick Fern ni dia ada keluarkan fabric yang kita boleh pilih lah. Dan saya kira sebenarnya pemilihan di ruang ini dengan kota fabrik yang lembut dan sebagainya adalah ini ruang untuk anak-anak sebenarnya, kan? Function dia lah, function. So maknanya macam ni untuk meja tapi kita boleh duduk. Betul? So dia depends on owner punya function dia nak apalah macam tu. Okey, kita nak juga Cik Nick dan juga daripada mewakili Nick Fern ini untuk berkongsikan dengan kita lah tentang kelebihan apa ataupun perabot yang dibuat oleh Nick Fern ni. Mana tadi kita sebagai tuan rumah ataupun boleh memilih fabrik dia sendiri, saiz dia sendiri, mengikut selera masing-masing lah untuk selera tuan rumah. Okay, Cik Nick mungkin boleh berkongsi dengan kita tentang sumbangan perabot di sini. Nampak berbeza-beza ni, banyak ni. Di sini saya sumbang 3.5 seater sofa, lepas tu satu ottoman. That means yang tengah ni kita boleh guna untuk belajar, untuk meja. Kita ada bin bag. Mana ini untuk kanak-kanak lah, untuk rehat. Dan kita ada small ottoman ni lah. Ni, masa duduk ni. Yang ini kita buat, kita special custom made ni untuk meja ni. So untuk anak-anak dia nak main komputer, nak main game. So dia boleh gunalah yang ni. Dia seronok ni, saya nak tunjuk bukan apa. Dia punya bentuk ni, kalau macam kita boleh masukkan macam ni. Ya, betul. kita Itu kegunaan dia lah. dekat bawah sofa ni supaya dia rapat, kan. Kadang-kadang kita nak alih-alihkan ni. Katalah yang berminat nak pakai khidmat Nick Fern ni, macam mana agaknya? Adakah Cik Nick akan pergi ke rumah dan ukur dulu, berbincang atau bagaimana selalu prosedur dia? Dia akan datang melawat ke showroom kita. Kita ada showroom satu di Batu Cave. And then lepas melawat showroom, dia dah pilih kain, pilih saiz. Of course kita kena melawat dia punya ruang lah, bagi memenuhi cita rasa dia. Jadi sekali lagi kami untuk program ini mengucapkan terima kasih kepada pihak Nick Fern kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Okay, kita pun rasa cukup seronok kerana di Rumah Kebajikan Mesra untuk program ni juga. Ini dia salah satu pihak yang turut menyumbang, iaitu Zonara Cabinet Industry. Dan saya bersama dengan Cik Muhammad Fatullah yang berkongsi dengan kita tentang sumbangannya di ini ruang dapur. Silakan. Okey, ini ruang dapur dia. So, daripada Zonara Cabinet Industry sendiri, kita menyumbangkan kitchen cabinet, height sampai ceiling, termasuk sekali oven dengan microwave, and then ada part untuk laci. So, complete lah orang kata. Dekat kitchen cabinet ni, dapur ni sangat praktikal untuk dia nak letak barang. Kita designkan dia dengan sangat menarik.
Okey, dengan saya juga nak berkongsi lah. Saya test lah sikit. Lepas tu lah, tengok. Kalau kita tengok lacinya juga, kalau tengok Yes. tak ada berdentam-dentum tau. Tutup pun slow, cantik je. Dan kemudian kalau pintu-pintu ni diberikan dengan apa? Hinges Hinges soft soft close. Soft close hinges. Yes. Bila kita tutup dia takkan terhentak. Kalau kita tengok ini bermakna Zonara menghasilkan produk kabinet yang cukup berkualiti tinggi. Dari segi materialnya macam mana betul? Okey, kita pakai material jenis melamine board. And then melamine board ni pun waterproof. And then dia pun Malaysia punya brand. So biasa sekarang kat market ni terlalu banyak. So kita ambil yang Malaysia punya brand dan berkualiti. Katalah kalau orang nak pilih warna-warna lain pun memang ada banyak warna. Ada pilihan banyak warna. pilihan warna terlalu banyak. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak Zonara kerana kalau dulu betul lah. Ya. Dapur ni kita tak tahu macam mana nak susun. Kali ni terbaik, sangat kemas. Terima kasih Zonara. Ustaz, jadi inilah sedikit sumbangan daripada kami pihak MTH. Harap-harap dapat beri manfaat lah kepada anak-anak di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Puan atas sumbangan gazebo yang begitu indah dan cantik untuk kami di Pusat Kebajikan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat. Semoga Allah berkati dan Allah permudahkan segala urusan MTH. Terima kasih banyak-banyak Puan. Okey, untuk episod kali ini kita dapat sumbangan daripada Nippon Paint. Nippon Paint kita menggunakan virus guard yang dirumuskan daripada teknologi ion perak. Teknologi ini dapat menghalang dan membiarkan virus dan bakteria dengan 3 langkah. Pertama, memusnahkan virus dan dinding sel bakteria dan menjadikan ia tidak berfungsi. Yang kedua, mengurangkan keupayaan pembiakan mereka. Dan ketiga, menghalang kelangsungan hidup mereka yang akhirnya menyebabkan kematian virus dan bakteria. Ustaz dan juga Ustaz, selain daripada ruangan dalam kita ni, kalau kita tengok kat luar tu dah ada gazebo dah lain sikit, dah nampak halaman gitu tu. Okey, mungkin komen Nisa tentang gazebo tu. Gazebo tu very cantik. So dia tahan lama lah. So itu pun boleh anak-anak duduk kat luar santai-santai kan. Dan Ustaz ni apa pendapat Ustaz ni? Bila ada gazebo sekarang kat luar pula. Wow, Ustaz boleh tak lepas? Memang terbaik lah. Apa dapat gazebo yang begitu cantik, indah dan sesuai untuk anak-anak ni. Kalau mereka tak berhari raya di kampung, mereka berhari di sini, indah memang cantik. Ada tempat boleh ambil gambar Ustaz? Ya, betul. Okey, di kesempatan ini juga kita nak beri peluang pada Ustaz untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk projek makeover kita di sini Ustaz. Silakan. Ya, saya ucap terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih banyak-banyak, terutama kepada MPIB yang begitu bersungguh-sungguh membahu dan membantu kami Pusat Kebajikan begini, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada yang menyumbang, antaranya perabot daripada sofa daripada Nick Fern dan juga kabinet daripada Zonara dan juga daripada gazebo daripada syarikat MTH. Ya, masya-Allah. Sangat-sangat terima kasih banyak-banyak dan boleh melihat begitu berkualiti mereka punya kerja ni untuk membuat sesuatu yang indah di rumah-rumah kita, insya-Allah. Dari Ustaz kita dah tanya, Nisa kita dah tanya. Anak-anak ni kita nak tanya pula. Okey, anak-anak semua suka tak? Suka! Alhamdulillah. Nama saya Aminah binti Mat Saad daripada syarikat Gaharu Lestari Resources Sdn Bhd. Kami beroperasi di Felda Trola Utara, Sungai Perak. Syarikat Gaharu Lestari ini ditubuhkan pada tahun 2014 yang mana pada peringkat awal kami memfokuskan kepada pengeluaran teh Gaharu. Namun kini syarikat Gaharu mula memproduksikan produk bahur iaitu wangian rumah berasaskan Gaharu. Kelebihan bahur ni, satu ialah ia sebagai sumber aromaterapi. Kaedah berbahur yang mana dia menghasilkan asap. Asap tu ialah satu partikel kecil yang mana dia akan pergi ke setiap ruang di dalam rumah kita.
Pertamanya bila kita tahu kita dapat sumbangkan kepada Pusat Kebajikan Mesra As-Salam, kita memang gembira dan kita rasa kita nak menyumbang sesuatu juga kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita lah. Jadi kita yakin penggunaan bahu di sana dapat memberikan satu perasaan yang lebih tenang kepada penghuni-penghuni yang berada di kawasan tersebut. Jadi untuk kepada anak-anak yatim ni, bila penggunaan bahu di tempat mereka, dia akan memberikan satu perasaan yang lebih tenang dan rileks. Sebab bila anak-anak yatim ni, mereka mungkin selalu rasa kesunyian atau rasa kurang kasih sayang daripada orang-orang sekeliling. Jadi penggunaan bahu ni dia ada satu elemen relaxing yang mana dia akan memberikan rasa tenang kepada orang yang membaunya, yang berada di sekitar. Jadi kami berharap rumah anak yatim ni dia dapat memaksimumkan, maksudnya dia dapat manfaat daripada bahu yang kita sumbangkan kepada mereka. Terima kasih diucapkan kepada semua para penonton yang terus setia bersama kami sepanjang episod kali ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada Pusat Kebajikan Mesra As-Salam. Jangan lupa untuk bersama saya lagi minggu hadapan dalam satu lagi episod menarik, Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati. Assalamualaikum.